Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube, para penonton, para subscribers, para YouTubers yang saya kasihi, saya sayangi sekalian. Apa cerita hari ini? Saya tengok YouTube yang begitu bersemangat, YouTubers ya, yang begitu bersemangat sekali membuat video-video untuk tontonan umum dan untuk mencari publicity untuk meningkatkan subscribers masing-masing, terutama Bro Abdul Hadi Troy. Marah ni. Anda telah mencabar untuk berdebat dengan kami lah yang selalu mereact video-video kau, yakni Dr. Nasir, Taslat Network, Kalikino, dan saya rasa Pak Protagonis Insight tidak ada react video anda. Ya, Protagonis Insight banyak react video-video ataupun statement-statement yang lebih ilmiah, yakni Dr. Rozaimi dan beberapa orang ustaz-ustaz yang popular di tanah air. Jadi kamu pakai pukul rata untuk berdebat tentang Nur Muhammad. Ya, tentang Nur Muhammad. Kamu tahu ke apa itu Nur Muhammad dan apa kaitan dengan urusan beragama? Kamu hanya memberi hujah-hujah sebelah pihak dan kamu tidak menghuraikan secara detail apakah itu Nur Muhammad. Jika kamu tahu, kamu pastinya memberi dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang membantah Nur Muhammad ini, ataupun ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Nur Muhammad ini bukan sebahagian daripada agama Islam ataupun ajaran Islam. Saya nak bertanya kepada kamu dalam video pendek ini, sebelum saya membuat satu video yang lebih panjang, yang lebih panjang kepada kamu untuk kamu teliti, berikan dalil bahawa Nur Muhammad ini bukan sebahagian daripada ajaran Islam. Mana dalilnya? Kau orang selalu tanya mana dalilnya. Jadi saya hari ini mengutarakan soalan kepada anda. Sila berikan beberapa dalil yang mengatakan ajaran Nur Muhammad itu ajaran Syiah Ismailiyah lah, ajaran apa lagi? Bukan ajaran Islam lah. Jadi kau orang berilah dalil supaya senang kami ni faham. Betul tak? Sahabat-sahabat, apa yang kamu berikan itu ialah penceritaan saja, cerita-cerita yang menyatakan cerita Nur Muhammad, dan kamu sanggah. Maka selepas itu kamu menyatakan kepada umum bahawasanya mufti-mufti di 3 negeri dan negeri-negeri lain juga yang kamu pakai pukul rata bahawa membenarkan Nur Muhammad ini dipelajari ataupun diajar untuk umat Islam di seluruh negara ini. Itu kata kamu. Tapi kamu tak ada memberi apa-apa dalil pun. Dan hujah kamu itu tergantung. Nampak tak? Kalau berhujah begitu, itu samalah dengan hujah-hujah sangkalan yang saya buat. Saya tidak memberi dalil, apa-apa dalil pun kepada kamu. Saya hujah menyanggah sahaja apa yang kamu katakan tentang adab-adab kamulah yang tidak beradab di dalam memberi hujah-hujah ataupun mengutarakan perkara-perkara tentang agama Islam yang kamu lontarkan kepada mufti-mufti, yang kamu lontarkan kepada MKI, yang kamu lontarkan kepada asatidah yang pro Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa yang saya perkatakan, yang saya katakan sebelum-sebelum ini pun tidak memerlukan dalil-dalil, kerana saya hanya menyentuh tentang adab-adab kamu yang tidak beradab.
Ya. Jadi bagi diri kamu, untuk kamu menjemput kami, terima kasih banyak-banyaklah. Kamu mengambil perhatian kepada Taslak Network untuk menjemput berhujah di dalam debat barangkali, ataupun muzakarah barangkali yang kamu akan anjurkan sedikit masa lagi. Terima kasih banyak-banyak di atas jemputan. Cuma sebelum tu, jawab soalan saya dulu untuk memberi pencerahan kepada orang awam yang rata-rata menonton video kamu. Dan hari ini saya nampak subscribers channel kamu semakin melonjak naik. Bagus. Bagus, tetapi yang tidak bagusnya ialah hujah-hujah kamu itu memberi efek yang negatif kepada umat Islam keseluruhannya, yang mana boleh menyebabkan umat Islam yang tidak suka kepada hujah kamu itu melenting marah, dan berkemungkinan besar semakin hari akan berlaku sesuatu yang tidak diingini oleh kita semua. Maka dengan sebab itu selalu saya utarakan, saya katakan bahawa sesungguhnya kamu hendaklah berhati-hati dalam berhujah. Kamu hendaklah menggunakan bahasa-bahasa yang beradab dalam berhujah, supaya rakyat di luar sana tidak orang kata melenting dan marah ke atas kamu. Kamu nak bermain YouTube, no problem, boleh, no problem. Tapi jangan cuba sekali-kali menyucuk hati-hati rakyat Malaysia di luar sana yang boleh menaikkan kemarahan mereka. Kamu nak cari publicity murahan, nak dapatkan subscribers yang tinggi, nak dapatkan tontonan yang tinggi, tidak ada masalah. Itu adalah cara masing-masing. Tetapi kita ini rakyat Malaysia adalah terikat dengan adab-adab Melayu dan adab-adab yang dianjurkan dalam agama Islam itu sendiri, yang menganjurkan menggunakan bahasa-bahasa dan kaedah berbicara dengan penuh berhemah. Di situ kan. Jadi itu yang saya tekankan terlebih dahulu. Kamu kena berjanji dengan saya terlebih dahulu. Kamu bersumpah lagi sekali lah untuk menggunakan bahasa-bahasa dan tata cara yang lebih berhemah untuk anda utarakan hujah-hujah anda kepada orang awam di luar sana. Boleh? Jika boleh, kami akan meneliti apa yang perlu kami lakukan ke atas hujah-hujah kamu tersebut. Dan kami akan menghubungi pihak-pihak yang ilmiah tentang apa yang kamu anjurkan ataupun kamu cabar kami untuk berdialog bersama dengan kamu dan tim kamu barangkali. Kamu orang bijak kan? Tapi kebijaksanaan kamu tu ada di celah-celahnya kebodohan kamu, di mana kamu telah bersumpah menyatakan bahawa Nur Muhammad itu tiada dalam ajaran Islam, dan kamu telah meminta, bukan kami orang-orang yang peringkat level-level biasa ni, meminta para mufti-mufti yang kamu sebutkan dalam video kamu itu bersumpah seperti yang kamu lakukan sumpah laknat itu, untuk menyatakan bahawa Nur Muhammad itu ajaran Islam ataupun tidak. Betul atau tidak apa yang kamu cakap tu, Mr. Hari Cerai? Jika kamu benar-benar ikhlas dalam memperjuangkan agama Islam, kamu sepatutnya menggunakan kaedah-kaedah yang disenangi oleh orang ramai, menggunakan bahasa-bahasa dan tonasi yang disenangi oleh orang ramai, dan tidak kamu mencabar orang-orang yang berkuasa di dalam negara ini dalam bidang agama Islam, terutamanya Sabihus Samaha Mufti negeri-negeri.
Ini sudah keterlampauan Tuan Hadi. Sudah begitu melampau saya rasa. Dan tiba-tiba kamu nak mengajak kami mengheret ke lubang biawak, kamu pula nak heret kami untuk berhujah dengan kamu. Sedangkan kamu sudah pun bersumpah laknat. Hendak saya bacakan apa-apa akibat sumpah laknat ini? Boleh? Antara sumpah-sumpah laknat ini begitu berat Tuan Hadi. Begitu berat sekali. Tapi tak payahlah Tuan Hadi. Saya rasa video pendek ni saya buat sebagai untuk membuka mukadimah kepada Tuan Hadi dan para penonton YouTube yang telah pun menonton channel Abdul Hadi. Video nombor berapa saya pun lupa. Supaya teliti sekali lagi, kita bagi dia income lah kepada Abdul Hadi ni. Dia teliti video-video beliau untuk anda membuat kesimpulan ataupun membuat penilaian tentang kualiti video-video beliau ini dan kualiti terhadap otak beliau yang rata-rata teman-teman saya kata otak dia ni dah tak berapa settle. Tuan Hadi, teman-teman saya kata buat apa kau layan Hadi tu? Hadi tu tak settle. Apa tak settle saya pun tak tahulah. Ya. Tapi bagi saya sekurang-kurangnya orang awam selepas dia lihat video-video yang kau utarakan tersebut, dia juga menonton video saya yang mana saya menyanggah semua isu-isu yang berkaitan dengan provokasi ke atas ulama-ulama kita. Jadi mereka akan membuat penilaian-penilaian berdasarkan 2 atau 3 video yang menentang anda itu, dan sekurang-kurangnya mereka tahu yang mana benar dan yang mana tidak benar. Okey, sahabat-sahabat semua, video pendek dulu kali ini, dan saya akan membuat video-video yang lebih panjang dan membicarakan tentang apa yang Abdul Hadi utarakan kepada kami untuk berdebat, yakni yang dia cabar ialah Dr. Nasir Vlog, dia cabar Kalikino, cabar Taslak Network dan Wafi. Wafi ni pada pendapat saya tak pernah tengok video dia. Wafi juga dimasukkan dalam orang yang dicabar, dan tidak ketinggalan ialah protagonis Inside yang membuat video-video yang lebih ilmiah, video-video react ke atas asatizah, ustaz-ustaz di sebelah sana lah, kita panggil sebelah sana lah kan. Dan ternyata Abdul Hadi ni memangnya duduk di sebelah sana lah, sebab dia tak pernah react pun video-video yang dikeluarkan oleh Sihabuddin Ahmad, video-video yang dikeluarkan oleh channel protagonis Protajdi dan beberapa channel-channel lain yang mengeluarkan video-video tentang agama Islam itu sendiri, dan beliau tidak ada membuat reaction, dan beliau hanya mendapat teks barangkali daripada pihak-pihak di sebelah sana itu untuk beliau membaca dan membaca dan membaca dan membaca. Terima kasih juga Abdul Hadi, kamu boleh mencambahkan ilmu kamu, tetapi kamu harus ingat bahawa apa yang kamu baca dan apa yang masuk dalam otak kamu itu tidak semuanya betul. Okey? Di situ saja kawan-kawan pada petang ini. Ni petang saya buat video ni. Kepada kawan-kawan semua yang menekan butang subscribe terhadap ke atas channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana anda telah menyokong saya untuk membuat video-video yang lebih
lebih banyak lagi dan lebih berkualiti barangkali insya-Allah di masa-masa akan datang. Ya, buat masa ni saya menggunakan smartphone untuk menyanggah isu-isu yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi yang sebenarnya banyak video saya sanggah video-video Abdul Hadi bertanya. Dan insya-Allah saya akan buat video-video yang berbentuk lain untuk tontonan anda semua. Semoga anda semua bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.